Membina bahasa hukuman. Perlu diingatkan, perbuatan yang cergas dan baik itu tertanggung kepada hukuman kawat yang nyaring, betul dan terang. Bagi membina bahasa hukuman, terbahagi kepada 3 perkara. Yang pertama, peringatan. Yang kedua, harkat. Dan yang ketiga, perbuatan. Peringatan membawa maksud memberi peringatan kepada skuad anda apa yang mereka akan buat. Harkat pula membawa maksud memberi peringatan yang panjang kepada skuad. Dan perbuatan pula adalah suara yang nyaring dan tajam. Mari kita lihat contoh bagi hukuman bergerak ke kanan bertiga-tiga ke kanan pusing. Dalam hal ini, peringatan adalah bergerak ke kanan bertiga-tiga. Harkat pula ialah ke kanan. Dan perbuatan pula ialah pusing. Bergerak ke kanan bertiga-tiga ke kanan pusing. Dalam hal yang lain, ada juga peringatan dan harkat tidak digunakan di dalam menyampaikan bahasa hukuman. Sebagai contoh, tiada peringatan di dalam bahasa hukuman skuad sedia dan tiada harkat di dalam bahasa hukuman maju. Masa memberi hukuman kawat. Yang pertama, semasa berhenti, iaitu 3 harkat. Seperti 1, 2, 3, 1. Yang kedua, semasa cepat jalan, lebih kurang 4 langkah. Yang ketiga, semasa perlahan jalan, lebih kurang 3 langkah. Sebagai contoh, bergerak ke kanan bertiga-tiga ke kanan 1, 2, 3 pusing. Membina bahasa hukuman kawat. Kepada bakal-bakal jurulatih kawat, hendaklah diajarkan kepada mereka cara-cara membina suara dan mengawal skuadnya. Terdapat 2 cara bagi membina bahasa hukuman kawat. Yang pertama ialah menggunakan kawat perhubungan. Dan yang kedua ialah dengan cara mengawatkan skuad. Bagi kawat perhubungan, yang pertama, tunjukkan semua bahasa hukuman kawat semasa berhenti. Yang kedua, cuba seorang demi seorang dengan berteriak bahasa hukuman kawat. Yang ketiga, pecahkan skuad itu 2 bahagian, sejauh 30 ela, lebih kurang dari jarak 5 langkah tiap-tiap seorang. Yang keempat, tiap-tiap seorang akan kawatkan kawannya yang di hadapan. Dan yang kelima, tukarkan barisan itu tiap-tiap 10 minit. Dengan ini, kedua-dua bahagian skuad itu dapat peluang untuk mengawatkan kawannya. Bagi mengawatkan skuad, yang pertama, bariskan skuad dalam 3 barisan dan kemudiannya terangkan kepada skuad penanda kanan, kiri, barisan hadapan, tengah dan belakang. Yang kedua, keluarkan seorang demi seorang untuk mengawatkan skuad tersebut. Sebagai seorang jurulatih, anda perlu selalu memberi tunjuk ajar dan teguran-teguran yang sangat membina serta memperbaiki kesalahan-kesalahan dengan serta-merta. Jurulatih perlulah bersikap sabar dan selalu naikkan semangat skuad. Jurulatih perlu menegur kesalahan untuk semua skuadnya dan kemudian perlu menegur kesalahan secara seorang demi seorang. Dengan ini, semua orang-orang di dalam skuad tersebut akan faham kemahuan anda. Pertolongan untuk mengajar kawat. Bagi membantu pelajaran kawat, pelatih-pelatih yang baru dan bagi permulaan untuk berkawat hendaklah panggil masa pada semua pergerakan. Sebagai contoh, kiri, kanan, kiri. 1, 2, 1. Setiap pelatih di dalam skuad perlulah berteriak masa secara beramai-ramai semasa membuat pergerakan berkawat.
Di samping membuat panggilan masa tersebut, para pelatih akan belajar bersama-sama. Para pelatih akan membuat pergerakan dengan sama dan selari serta belajar bersama-sama. Masa dan langkah. Bagi masa berjalan, masa cepat jalan 116 hingga 120 langkah dalam 1 minit. Masa cepat jalan rekrut 140 langkah dalam 1 minit. Masa perlahan jalan 65 langkah dalam 1 minit. Masa berlari 180 langkah dalam masa 1 minit. Bagi jarak selangkah, cepat jalan dan perlahan jalan adalah 30 inci. Langkah panjang 33 inci. Langkah pendek 21 inci. Langkah berlari 40 inci. Langkah sebelah 12 inci. Senang diri 12 inci. Sekiranya menggunakan senjata, masa berkawat kaki dan senjata adalah dikira 40 pergerakan pada 1 minit. Perkakas pertolongan kawat. Perkakas pertolongan kawat terbahagi kepada 3. Yang pertama ialah metronom, yang kedua ialah tambur, dan yang ketiga ialah tongkat penyukat. Metronom adalah digunakan untuk menentukan masa di atas semua pergerakan berkawat. Tambur digunakan untuk menentukan masa berkawat. Sebagai contoh, para pelatih berkawat dengan mengikut rentak bunyi tambur. Fungsi tongkat penyukat pula ialah bagi menentukan jarak langkah dan bolehlah disukatkan semua skuad itu berjalan, iaitu menentukan supaya skuad itu melangkah dengan betul. Peraturan mengajar. Bagi mengajar skuad, gunakanlah peraturan seperti berikut. Yang pertama, kedudukan skuad. Yang kedua, penerangan. Yang ketiga, pertunjukan. Yang keempat, soalan. Dan yang kelima ialah latihan. Bagi kedudukan skuad, mestilah diingat bahawa tentukan skuad itu tidak menghadap matahari ataupun sinaran daripada benda-benda yang berkilat. Kerana sekiranya skuad menghadap matahari, maka mereka tidak boleh memandang ataupun melihat apa-apa pergerakan yang ditunjukkan oleh jurulatih dengan betul kerana keadaannya yang silau. Selain itu, skuad perlulah berada di dalam kedudukan yang baik supaya senang nampak dan belajar. Antara kedudukan skuad yang baik ialah: yang pertama, satu barisan, yang kedua, setengah bulatan, dan yang ketiga, dalam 3 barisan. Bagi penerangan, terangkan kepada skuad apakah pelajaran yang akan diajar dan tujuannya sekali pada hari tersebut. Bagi pertunjukan, pecahan pertunjukan adalah seperti berikut. Yang pertama, pertunjukan yang penuh dan berteriak masa sendiri. Yang kedua, pertunjukan dengan nombor. Yang ketiga, pertunjukan dengan nombor dan ulasan. Yang keempat, pertunjukan yang penuh dan terakhir. Bagi soalan, selepas memberi pertunjukan dengan nombor dan ulasan, tiap-tiap satu pergerakan perlulah ditanyakan kepada skuad sama ada mereka faham ataupun tidak. Sekiranya skuad memahami, teruskan pergerakan yang lain. Bagi latihan, selepas memberi pertunjukan yang penuh dan terakhir, beri arahan kepada skuad supaya berlatih sendiri dengan nombor. Kemudian, jurulatih perlulah melatihkan skuad dengan nombor dan perbetulkan kesalahan mereka. Selepas itu, latihkan skuad dengan penuh dan berteriak masa. Skuad, setingkat lagi di atas pelajaran anda dalam kawat kaki adalah ke belakang pusing semasa cepat jalan. Tujuan pelajaran dan pergerakan ini diajar untuk membolehkan skuad membuat pergerakan ke belakang pusing semasa cepat jalan dengan cara yang betul dan tegas. Apabila dapat ukur merelakan diri, lihat di sini saya akan beri pertunjukan yang penuh. Relakan diri. Pandang baik-baik skat dari kanan. Pot jalan. Kiri, kanan, kiri. Berpusing. Ke belakang. Pusing. Satu. Dua. Satu. Dua. Satu. Dua. Satu. Squad! Henti!
Itu adalah pertunjukan yang pernah nampak tu, Skat. Itu adalah pertunjukan yang pernah nampak tu, Skat. Alah, sebab pelajar dan mengajar maka pergerakan ini dibagikan kepada beberapa bagian. Tiap-tiap bagian dengan nombor. Teruslah di sini saya akan beri pertunjukan dengan nombor pandang baik-baik, Skat. Cepat jalan. Kiri, kanan, kiri. Berpusat dengan nombor. Ke belakang pusat.